Okay, selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar sekalian. Okay, untuk minggu ini kita akan tengok kepada 2.13 iaitu standard pembelajaran yang berfokuskan kepada membuat pengiraan melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Jadi, untuk standard pembelajaran pada hari ini, kita akan memfokuskan tentang cara membuat pengiraan. Okay. Dia ada dua kaedah untuk membuat pengiraan, sama ada operasi tolak ataupun operasi tambah, iaitu dalam bentuk lazim, iaitu cara menulis nombor secara menegak, dan juga penukaran nombor dalam suatu asas kepada asas 10. Jadi, okay, untuk yang pertama, bentuk lazim, langkah-langkah yang perlu kamu buat untuk membuat pengiraan dalam kaedah bentuk lazim, iaitu yang pertama adalah tambah digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri. Kemudian hasil tambah digit dalam asas 10 ditukar kepada asas yang diberikan untuk ditulis di ruang jawapan. Dan yang terakhir sekali adalah proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditambah. Ini adalah untuk langkah bentuk lazim. Manakala untuk penukaran asas pula, okay, tukar nombor kepada asas 10 dan lakukan operasi tambah. Dan kemudian tukarkan semula jawapan dalam asas 10 kepada asas yang dikehendaki. Okay, jadi kita tengok contoh. Ini adalah contoh yang diberikan. Okay, ada 3 soalan. Jadi kita akan tengok contoh A. Contoh A ialah 110 asas 2 tambah 111 asas 2. B pula ialah 673 asas 8 tambah 175 asas 8. Manakala C ialah 1837 asas 9 tambah 765 asas 9. Okay, jadi kalau kamu tengok dekat sini, asas yang diberikan adalah sama. Okay, kalau A, asas dia ialah asas 2. B pula asas 8 dan C ialah asas 9. Kedua-dua nombor yang diberikan mempunyai asas yang sama. Okey, jadi penyelesaian. Macam mana kita nak menyelesaikan pengiraan ini? Okey, kita tadi saya dah cakap dia ada dua kaedah iaitu bentuk lazim dan penukaran asas. Okey, kita tengok bentuk lazim terlebih dahulu. Bentuk lazim ialah kamu tambahkan menggunakan bentuk lazim iaitu cara menegak. Kamu tambahkan 110 tambah 111. Okay, jadi dekat sini bila kamu tambah kosong dengan 1, kamu akan dapat 1 asas 10. Okay, 1 asas 10. Manakala bila kamu tambah sini 1 tambah 1, kamu akan dapat 2 asas 10. Maksudnya di sini, okay, bila kamu nak tukarkan 2 asas 10 ini kepada asas 2, dia akan jadi 10 per 2 lah. 10 asas 2 lah. Okay, kemudian 1 tambah 1 tambah 1, kamu akan dapat 3 asas 10. Ataupun dalam pengiraan, kamu akan dapat 11 asas 2. Macam mana boleh jadi macam ini? Okay, ingat lagi pengiraan penukaran asas 10 kepada asas lain. Sekejap. Okay, contohnya 2 asas 10. Okay, 2 asas 10. Okay, sekarang kamu nak tukarkan kepada asas 2 kan? Jadi 2 asas 10 kamu tukarkan kepada asas. Okay, kita nak tukarkan 2 asas 10 kepada asas 2. Okay, kalau kamu masih ingat lagi cara yang cikgu dah ajar minggu lepas, caranya ialah kamu bahagikan mengikut kolom yang diberikan. Okay, buat kolom macam ini. Kemudian, kamu nak tukar ini kepada asas 2. Okay, kamu nak tukar kepada asas 2. Jadi, cara kamu buat ialah sini akan jadi 2. Ini akan
kamu bahagikan dengan 2. Sebab kamu nak cari 2 asas 10 kepada asas 2. Okey. 2 asas 10 kepada asas 2. Jadi, bila 2 dibahagikan dengan 2, kamu akan dapat jawapan ialah bersamaan dengan 1. Okey. 1. Ada tak baki? Macam mana nak pastikan ataupun nak tahu ada baki ke tidak? 1 darab dengan 2 ialah 2. 2 tolak 2 ialah kosong. Jadi tak ada baki kan? Jadi kamu tulis sini kosong. Okey, kemudian 1 ini kamu mesti bahagikan lagi dengan 2. Sebab kamu mesti cari sampai digit kosong. Okey, 1 dibahagi dengan 2, kamu akan dapat kosong. Dan sini akan jadi 1. Baki dia tinggal lagi 1. Jadi, apa yang kamu akan dapat ialah 2 asas 10 bersamaan dengan 10 asas 2. Okey, macam itu pengiraan kenapa dia dapat 10 asas 2 kat sini. Sama juga dengan 3/10. Kalau kamu buat macam ini, okey, kamu akan dapat 11/2. 11, bukan 11/2, 11 asas 2. Jadi, bila kamu tambahkan, okey, kamu tengok pengiraan dia kan. Sebab dah tukar dengan asas 2 tadi. Bila jadi 10, kosong dekat sini, 1 akan pergi atas. Dan sini, dia akan automatik jadi 11. Okey, jadi jawapan dia ialah 1101 asas 2. Okey, bila kamu tambah ini. Kamu tak boleh tambah 0 tambah 1, 1 tambah 1, sini letak 2, 1 tambah 1, sini letak 2. Salah. Itu akan automatik salah. Sebab dalam asas 2, tak boleh lebih daripada nombor 2. Itu yang perlu kamu tahu. Kalau kamu kira macam itu, yang 1 tambah 1 ini dia akan jadi 2 dekat sini kan. Bila jadi 2, automatik jawapan kamu salah. Sebab asas 2 ni dia tak boleh lebih daripada nombor 2. Dia hanya ada 2 digit saja, iaitu 0 dan 1. Okey. Penukaran asas. Okey. 110 asas 2 tukarkan kepada asas 10. Macam mana nak tukarkan kepada asas 10? Okey, cikgu padam ni dulu supaya kamu jelas macam mana pengiraan dia. Okey. Cikgu gunakan color lain lah, orange. Okey. Jadi, macam mana kamu nak tukarkan daripada asas 2 kepada asas 10 pula? Okey. Ingat tak lagi cara macam ini? Okey. 110. Jadi, dekat sini kamu akan tulis asas 2. Semua asas 2. Asas 2. 2. Okey. Jadi di sini dia akan jadi 0. 1. 2. Okey. Gunakan kalkulator kamu. Okey. Sekejap, cikgu tengah buka kalkulator. Mana kalkulator ni belum keluar lagi. Okey. Bila kamu dah buat ini, pengiraan yang kamu perlu buat ialah okey, pengiraan dia. Contoh pengiraan dia. Kosong kamu darab dengan 2 kuasa 0, kamu akan dapat 0.
1 kamu darab dengan 2 kuasa 1. Kamu akan dapat 2. Manakala 1 kamu darab dengan 2 kuasa 2, kamu akan dapat 4. Jadi, bila dah dapat sini, 4 tambah dengan 2. 4 tambah dengan 2 tambah dengan 0, kamu akan dapat 6 asas 10. Okey, sebab itulah jawapan dekat sini adalah 6 asas 10 dan 111 ni dia akan jadi 7 asas 10. Okey, bila ditambah kamu akan dapat 13 asas 10. Kemudian lepas dah dapat asas 10, kamu tukarkan semula asas 10 kepada asas yang dikehendaki. Jadi soalan A ini dia minta asas 2. Jadi, kamu tukarkan semula 13 asas 10 kepada asas 2. Okey. Jadi, kiraan dia macam yang tadi juga. 13 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 6. Baki dia jadi 1. Macam mana baki dia jadi 1? Gunakan kalkulator kamu. Okey. 13 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 6.5. Bila 6.5, abaikan poin di belakang. Kamu hanya ambil 6 sahaja. Okey, kamu tulis 6 dekat sini. Kemudian nak cari baki dekat sebelah kanan. Kamu mesti darabkan 6 darab dengan 2. 6 darab 2, kamu akan dapat 12. Kan? Jadi, bila dapat 12, 13 ini darab dengan 12. Kamu akan dapat baki dia 1. Okey, dan seterusnya sampai 0. Okey, itu cara pengiraan untuk penukaran asas. Okey, kamu kira sampai 0. Kemudian dari bawah ke atas itu ialah penukaran daripada asas 10 kepada asas 2. Maksudnya dari bawah ke atas ialah nombor urutan yang kamu baca. 1101 asas 2. Jadi 1102 tambah 111 asas 2 ialah bersamaan dengan 1101 asas 2. Okey, sama kan jawapan dia dengan sini. Itu ialah penukaran asas. Okey, bentuk lazim penukaran asas. Dia ada 2 kaedah. Ini adalah contoh untuk soalan B. Sama juga dengan soalan A. Okey. Kemudian soalan C. Soalan C pun sama juga. Okey. Mari kita tengok seterusnya iaitu operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Tadi ialah operasi tambah. Sekarang kita tengok operasi tolak. Okey, untuk operasi tolak dia pun sama, ada 2 bentuk ataupun kaedah, bentuk lazim dan penukaran asas. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Okey, untuk bentuk lazim, tolak digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri. Kemudian digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Kemudian yang terakhir ialah proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Okey, manakala untuk penukaran asas pula, tukar nombor kepada asas 10 dan lakukan operasi tolak. Kemudian tukarkan semula jawapan ke dalam asas 10 kepada asas dalam soalan. Okey, ini adalah contoh soalan. Untuk A, kita ada 4005 asas 6 tolak dengan 325 asas 6.
B kita ada 6, 2, 4, 1 asas 7 tolak 6, 1, 3 asas 7. C kita ada 3, 7, 2 asas 8 tolak 7, 7 asas 8. Dan D kita ada 1, 8, 2, 7 asas 9 tolak 65 asas 9. Jadi macam mana kaedah penyelesaian untuk bentuk lazim dan penukaran asas? Okay, kita tengok contoh soalan yang pertama tadi, iaitu 4005 asas 6 dan tolak 325 asas 6. Okay, macam mana kita nak buat pengiraan penolakan ini? Okay, yang pasti kita mesti tolak dari kanan ke kiri. Okay, kita tuliskan nombor 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Okay, jadi bila kita tolak, okay, 5 tolak 5 ialah bersamaan dengan 0 asas 6. Manakala 0 tolak 2 sama dengan 4. Macam mana 0 tolak 2 bersamaan dengan 4? Okay, kalau kamu tengok di sini, kenapa dia tulis 6? Okay, pemindahan nombor mengikut asas 6. Gunakan 6 untuk membuat operasi tolak. Tolak seperti biasa. Sebab kita yang ini ialah asas 6 kan? Jadi bila asas 6, bila ini kosong, kamu tak boleh tulis sini 10. Bukannya cara tolak yang biasa kamu lakukan tu. Salah. Okay, bila asas 6, maksudnya kamu akan gunakan 6 di sini. Jadi 6 akan ganti kosong ini dan dia akan tolak 2, kamu akan dapat 4. Sama juga dengan sini. Okay, dia akan jadi 6. Kemudian sini kita pinjam, dia akan jadi 3. Okay, jadi dekat sini okay, jadi dekat sini 5, sebab kamu tadi dah pinjam kan. Jadi 5 kamu tolak dengan 3, kamu akan dapat 2. Okay, kemudian sini kamu akan dapat 3. Sebab tadi kosong ni dia dah tukar automatik jadi 6. Sebab kat sini kamu mesti pinjam. Mesti pinjam. Lepas tu 5 ni tolak 3 dapat 2. Lepas tu 3 tolak tak ada apa-apa jadi 3. Jadi 4005 asas 6 tolak 325 asas 6, kamu akan dapat 3240 asas 6. Okay, ini agak mudah sedikit lah sebab kosong ni kamu gantikan dengan ikut dia punya nombor asas. Okay, penukaran asas pula. Penukaran asas tadi macam biasalah, 4005 asas 6, kamu tukarkan asas 6 kepada asas 10. Okay, tukarkan kepada asas 10, kamu akan dapat 869 asas 10. Yang ini kamu akan dapat 125 asas 10. Kemudian kamu akan dapat 744 asas 10. Macam mana nak kira tadi? Seperti rumah ini tadi. Salah. Sekejap saya tukar dulu warna ni. Okay. Okay, seperti yang kamu kira macam yang tadi. Okay, kita ada 4, 0, 5. Okay, 4005 asas 6. Bila asas 6, maksudnya semua dekat sini kamu mesti letak asas 6. 6. Okay, jadi 6. Okay, ini akan jadi kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Jadi kamu kira dari kanan ke kiri. Gunakan kalkulator. Okay, yang ini dulu kita kira. 5 kamu darab dengan 6 kuasa 0, kamu akan dapat 5.
Okey. Lepas itu kosong kamu darab dengan 6 kuasa 1, kamu akan dapat kosong. Seterusnya, kosong, sini akan jadi kosong, 6, 4, 6 kuasa 3, kamu darab dengan 4. Kamu akan dapat 8, 6, 4. Okey. Bila dapat 8, 6, 4, kamu tambahkan semua 8, 6, 4. Tambah dengan kosong, tambah dengan kosong, tambah dengan 5. Okey, jadi kamu akan dapat 8, 6, 9, asas 10. Okey, macam itu untuk pengiraan ini. Sama juga dengan 325 asas 6, gunakan kaedah ini. Cari asas 10, kamu akan dapat 125 asas 10. Lepas dah dapat tu, baru kamu tambahkan. Okey, 9. Tambahkan, kamu tolakkan. 9 tolak 5, kamu akan dapat 4. 6 tolak 2, kamu dapat 4. 8 tolak 1, kamu akan dapat 7. Jadi 7, 4, 4 asas 10. Kamu nak tukarkan pergi kepada asas 6. Okey, 7, 4, 4 kamu bahagikan. Bahagikan dengan 6. Sampailah kamu dapat digit kosong kat bawah ni. Baru kamu tahu berapa dia punya nilai untuk asas 6. Jadi 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Kamu akan dapat 3240 asas 6. Okey. Begitu cara untuk membuat pengiraan. Ini adalah contoh B. Ini adalah contoh soalan C. Dan ini adalah contoh soalan D. Okey, perlu diingati sekiranya, contohkan soalan sini, sekiranya nombor yang di atas tak dapat tolak nombor yang di bawah, maksudnya nombor bawah ni adalah besar, manakala nombor atas ni adalah kecil daripada yang bawah ni, jadi kamu akan letak nombor 8 dekat sini. Okey, 8, pemindahan nombor mengikut asas 8. Gunakan 8 untuk membuat operasi tolak, tolak seperti biasa. Okey, maksudnya di sini bila di sini akan jadi 8, kita akan pinjam dari sini. Okey, sini akan automatik jadi 6. Okey, lepas itu 8 tambah 2, kamu akan dapat 10. 10 tolak 7, kamu akan dapat 3. Okey, sama juga dengan sini. Bila kamu dah pinjam tadi, nombor atas ini 6. Lebih kecil daripada nombor bawah ini 7. Jadi, dia perlu lebih besar lagi daripada nombor bawah. Jadi, dia pinjam dari sebelah ni, tolak, dia akan pinjam dari sini, dari 3. 3 ini akan jadi 2. Dan 8 akan tambah dengan 6. Tolak dengan 7, kamu akan dapat 7. Sini akan jadi 2 tolak kosong, jadi 2 lah. Okey, itu yang kamu harus ingat. Okey, dia tak boleh tolak macam kamu tolak cara biasa sebelum ni. Okey. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Okey, ini adalah praktiskan diri. Kamu boleh cuba jawab soalan yang diberikan ini ikut kaedah yang telah saya ajarkan, terpulang kepada kamu.
sama ada kamu nak gunakan kaedah bentuk lazim ataupun penukaran asas. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih kepada kamu semua. Sekiranya kamu ada kemusykilan ataupun ketidakfahaman tentang apa yang kamu pelajari, kamu boleh merujuk guru subjek kamu. Okey, tanya mereka. Okey, untuk latihan ini kamu boleh salin dalam buku dan jawablah. Okey, kalau ada soalan yang kamu tak tahu cara macam mana nak buat, kamu boleh tanya guru subjek tingkatan kamu masing-masing. Okey, terima kasih dan jumpa lagi.